buat sesi ini bersama dengan Puan Nurliana binti Ismail, mantan pendaftar hak milik PTG. Assalamualaikum Puan. Puan, boleh soalan pertama saya, boleh Puan terangkan sikit berkaitan dengan latar belakang Puan dan pengalaman Puan bekerja di pendaftar hak milik Pulau Pinang berapa lama? Saya berada di Pulau Pinang sejak tahun 2009. Pada ketika itu saya ditempatkan di bahagian strata PTG Pulau Pinang. Pada 2015 saya ditukarkan ke pejabat daerah dan tanah daerah Pinang Laut, dan bermula 2018 saya ditukarkan ke pejabat daerah dan tanah seberang Perantara sehingga sekarang. Okey. Terima kasih Puan atas penerangan. Untuk soalan pertama, berdasarkan peruntukan dalam KTN 1965, klausul-klausul yang boleh digunakan oleh seorang pewakaf yang ingin mewakafkan tanah milik beliau sebagai wakaf, apakah klausul-klausul yang boleh digunakan? Kita lihat punca kuasa bagaimana pewakaf itu boleh mewakafkan tanah dia adalah kita melihat kepada entiti pewakaf itu sendiri. Sekiranya pewakaf itu memang tuan tanah kepada tanah tersebut, sememangnya beliau mempunyai kuasa untuk mewakafkan tanahnya melalui borang 14A sebagaimana yang dinyatakan di dalam Seksyen 92 Tanah Negara. Itu hak-hak yang dimiliki oleh tuan punya tanah untuk melaksanakan apa-apa saja dealing ke atas tanah yang telah didaftarkan di atas namanya. Dan juga pihak maid berhak untuk menerima pilihan milik tersebut sebagai pemegang amanah tunggal tanah wakaf. Maid memperolehi kuasa untuk menjaga tanah wakaf tersebut berdasarkan kepada Amendment Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang mana di dalam amendment tersebut secara jelasnya menerangkan bahawa semua tanah wakaf hendaklah diletak hak kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dan amendment itu adalah satu undang-undang negeri yang mana kita maklum bahawa kuasa-kuasa berkenaan dengan agama Islam dia terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negara. Jadi di situ kita nampak linklah bagaimana seorang pewakaf ingin mewakafkan tanahnya berdasarkan kepada kuasanya sebagai tuan tanah melalui Seksyen 92, dan bagaimana maid boleh menerima tanah tersebut sebagai tanah wakaf adalah berdasarkan kepada Amendment Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Selain dari itu kita boleh melihat juga yang mana dalam keadaan maid merasakan bahawa tanah itu adalah tanah wakaf. Dan tempat dan tanah itu memang digunakan bagi maksud wakaf. Jadi apa yang maid boleh mohon kepada pentadbir tanah tanpa melalui pewakaf, boleh jadi pewakafnya telah meninggal dunia, maka pada ketika itu maid boleh di bawah Seksyen 416C melalui Seksyen 416C boleh memohon kepada pentadbir tanah untuk meletak hak kepada maid selaku pemegang amanah tanah wakaf. Terima kasih Puan. Seterusnya saya cerahkan persoalan kedua kepada sahabat saya untuk menanyakan kepada Puan. Kau mute Atika. Okey. Dengarkan. Okey Puan, terima kasih untuk penerangan bagi soalan satu. Saya ada soalan dua berkenaan dengan bagi pendaftaran tanah wakaf, apakah kaedah yang boleh digunakan dalam proses pendaftaran hak milik yang melibatkan tanah wakaf berdasarkan Kanun Tanah Negara 1965? Awal tadi saya telah menyentuh sebahagian daripada cara-cara untuk mendaftarkan tanah wakaf. Saya ulang balik di sini. Pertamanya, apabila pewakaf itu adalah tuan tanah dan beliau masih lagi hidup, maka kita akan menggunakan Seksyen 205, maafkan saya mungkin 205 atau 215 lah, berkenaan dengan transfer of land. Transfer of land yang melibatkan borang 14A.
yang mana wakaf sebagai transferor akan transfer kepada mayit sebagai transfer. Dalam kes ni berlakunya proses urus niaga melalui Borang 14A. Perlu melalui proses biasalah, pergi ke LHDN, bayar duty stamp dan present di pejabat tanah, dan di Penang sendiri pembayaran dikecualikan apabila penerima pindahan tersebut adalah mayit. Jadi di situ kita dah cuba facilitate pendaftaran wakaf ini supaya ia tidak incur lebih banyak kos lah. Itu cara yang pertama. Cara kedua, seperti saya sebut tadi, di bawah Seksyen 41 meletakkan hak statutory, meletakkan hak berkanun di atas permohonan mayit sendiri kepada pejabat tanah apabila mayit dapat mengesahkan bahawa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Bagaimana mayit boleh mengesahkan tanah wakaf? Ada pelbagai cara lah, antaranya apabila sebagai contoh kita tengok memang ada tanah, memang ada masjid di atas tanah tersebut. Jadi biasanya mayit akan bawa ke jawatan kuasa fatwa dan mendapatkan pengesahan daripada jawatan kuasa tersebut adakah itu dikira sebagai tanah wakaf. Apabila fatwa memutuskan bahawa itu adalah tanah wakaf, maka mayit akan pergi ke pejabat tanah membawa surat permohonan supaya diletak hak tanah tersebut ke atas nama mayit sebagai pemegang amanah tunggal tanah wakaf. Itu cara yang kedua. Cara yang seterusnya adalah melibatkan permohonan serah seluruh tanah dan permohonan pemberi milikan tanah secara serentak di bawah Seksyen 197 dan 76. Yang mana-mana pihak lah, kepada mayit ataupun normally orang biasalah diserahkan seluruh tanah daripada kerajaan. Mayit memohon tanah tersebut sebagai tanah wakaf. Tapi jarang, memang rasa sepanjang saya buat ni tak pernah lagi lah 19336, tapi itu antara yang boleh dieksplor dalam pejabat tanah untuk kita buat. Dan yang terakhir ni melalui perintah mahkamah. Selalunya perkara ini berlaku apabila adanya pertikaian antara waris-waris kepada pewakaf ataupun pemilik tanah itu bukanlah orang Islam, tapi sebenarnya diketahui bahawa di atas tanah itu adanya kubur, adanya masjid, tapi pemilikan berdaftar bukan nama orang Islam. Jadi dalam pertikaian ini selalunya dibawa ke mahkamah dan berdasarkan kepada perintah mahkamah tersebut kita akan rest kepada mayit. Sekiranya mahkamah memerintahkan sebegitulah. Itulah setakat ni adalah fakta. Baik, untuk penerangan bagi soalan kedua. So saya serahkan kat Syahir. Syahir ada pertanyaan? Ada Puan. Berdasarkan penerangan Puan tadi, kaedah yang manakah yang banyak digunakan oleh bahagian pendaftaran untuk mendaftarkan hak milik melibatkan tanah wakaf di Pulau Pinang? Setakat ni yang paling banyak adalah 416C lah. 416C ni adalah peletakan hak berkanun. Yang mana memang kebanyakan tanah-tanah wakaf yang ada, pewakafnya telah meninggal dunia. Dan kalau ada pun pewakaf dia masih hidup, 416C adalah jalan yang paling mudah lah untuk meletak hak, kerana tidak perlu melalui proses pindah milik. Borang 14A kena bayar duty stamp di pejabat LHDN dan submit kepada pejabat tanah. Dia ada beberapa flow yang lain lah melibatkan infestation. Jadi yang selalu diterima di pejabat tanah adalah 416C. Dan yang seterusnya adalah melalui Borang 14A pun kita ada terima juga lah. Okey, terima kasih Puan. Puan, saya nak tanya lah, apakah isu dan permasalahan yang sering timbul dalam proses pendaftaran hak milik melibatkan tanah wakaf di Pulau Pinang? Okey, kalau kita lihat ni selalu yang kalau kita baca jurnal, baca berita, selalu disensasikan bahawa kegagalan mayit itu untuk mentadbir tanah wakaf itu sendiri. Tapi kita terlupa satu isu yang mana sebenarnya kebanyakan tanah-tanah wakaf yang ingin dibangunkan, saya khususkan di Pulau Pinang ni, kita ada usul untuk membangunkan tapi ada tentangan daripada waris-waris. Okey, perkara ini jarang di-highlightkan oleh media, jarang di-highlightkan
di dalam jurnal-jurnal penyelidikan. Kalau kita baca, kita sering melihat seolah-olah MAIK itu adalah satu institusi yang gagal untuk mentadbir tanah wakaf ini. Sedangkan kalau kita lihat, ada usaha-usaha untuk merekodkan pendaftaran tanah wakaf. Tak ada langsung pendaftaran. Okey, memang ada. Cuma kita tidak fokus kepada ada isu besar yang lebih besar lagi, yang mana apabila MAIK melihat potensi untuk membangunkan sesuatu tanah wakaf, waris-waris akan membangkang, waris-waris akan membantah, sehingga menyebabkan pertikaian itu perlu diuruskan di peringkat yang lebih tinggi. Melibatkan campur tangan pihak berkuasa negeri, melibatkan mahkamah. Apabila kita ke mahkamah, kita sedia maklum bahawa proses untuk perbicaraan itu bukanlah sehari dua. Dia melibatkan kos masa. Pegawai yang sepatutnya mengurus harta wakaf terpaksa spend masa dia untuk pergi ke mahkamah menjawab pertikaian waris. Bukan pegawai-pegawai MAIK saja yang akan hilang masa tu. Pegawai-pegawai lain pun, pejabat tanah, pakar-pakar, institusi lain. Ia melibatkan bukan saja kos RM1 yang tentunya melibatkan jutaan kerana kita kena bayar fee lawyer, tetapi kos masa yang kita kena lihat. Sepatutnya jika tidak berlaku pertikaian, pegawai yang sepatutnya mentadbir harta bersama lain boleh fokus untuk lebih menjaga tanah-tanah wakaf sedia ada. Perkara itu yang sering ditinggalkanlah. Orang tak nampak. Itu sebenarnya isu utama apabila kita nak bangunkan. Sebab ada sebahagian tanah-tanah wakaf ini terletak wajib. Yang kita nampak jika kita bangunkan, kita boleh manfaat kepada ribuan orang Islam. Regardless of apa rasnya, tapi atas dasar dia adalah orang Islam, kita boleh bantu. Kita boleh bagi mereka pemilikan rumah melalui pajakan. Tapi perkara itu tidak dapat direalisasikan apabila ada tentangan daripada waris-waris sendiri. Jadi perkara itulah pada saya yang menjadi perkara utama kenapa tanah-tanah wakaf ini gagal untuk dibangunkan dan diusahakan. Jadi saya dari segi pentadbiran, memang pentadbiran tu saya rasa dalam mana-mana organisasi ada cara-cara mereka tu sendiri untuk mentadbir tanah wakaf mereka lah. Itu antara cabaran utama lah. Cabaran-cabaran lain tu kebiasaannya lebih kepada isu-isu perundangan lah. Contoh kalau tanah itu adalah leasehold, apabila tamatnya tempoh pajakan tersebut, tanah tersebut akan kembali kepada pihak berkuasa negeri. Sedangkan kita ambil maklum bahawa wakaf ini mestilah bersifat selama-lamanya. Jadi pada ketika itu, institusi yang menjaga tanah wakaf ini hendaklah memastikan bahawa mereka memohon pemberi milikan ataupun penyambungan tempoh pajakan tersebut daripada pihak berkuasa negeri. Maka dalam permohonan tersebut, tertakluklah kepada premium. Bila sebut isu premium ini, dia adalah berbicara kepada pihak berkuasa negeri. Jadi buat kuasa ini, saya percayalah pihak berkuasa negeri dalam hal-hal melibatkan tanah wakaf ini, premium tersebut akan diberi pengurangan. Itu yang kebiasaan lah, kes-kes yang kita tengok sebelum ni lah. Jadi dalam hal itu, pihak berkuasa negeri biasanya memainkan peranan lah untuk membantu pelanjutan tempoh pajakan tersebut dari segi pengurangan premium yang perlu dibayar. Okey Puan, saya ada soalan terakhir Puan. Berdasarkan pengalaman Puan sebagai pendaftar hak milik di Pulau Pinang, apakah cadangan dan pendekatan yang boleh diambil oleh MAIK untuk mengelakkan kelewatan bagi pendaftaran hak milik melibatkan tanah wakaf? Pada pandangan saya, kelewatan pendaftaran tanah wakaf ni sebenarnya bukan semata-mata kegagalan MAIK untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Kita perlu melihat dari pelbagai aspek.
yang mana untuk mendaftarkan tanah wakaf ini dia melibatkan kerjasama dari pelbagai pihak. Pertamanya dah tentulah MAIK sebagai pentadbir atau wakaf. Yang kedua, waris-waris tanah wakaf itu sendiri. Dan ketiga, persediaan pejabat tanah untuk menerima permohonan daripada MAIK. Jika ketiga pihak ini tidak berlaku pertikaian, maknanya memberi kerjasama yang baik, maka tidak akan timbul isu kelewatan pendaftaran tanah wakaf itu sendiri. Sebab itu kita katakan bahawa perkara ini perlu dibuat dan ditangani secara holistik. Semua pihak bekerjasama, maka saya rasa tak akan timbul isu kelewatan pendaftaran tanah wakaf itu sendiri. Itu kalau kita lihat daripada kesemua pihak. Yang kedua, kita tengok daripada trend pewakaf itu sendiri. Pewakaf itu sendiri adalah, kita faham mereka adalah orang awam. Yang mana hasrat mereka nak membuat amal kebajikan. Tapi mereka mungkin kurang arif prosedur-prosedur tanah. Dari segi hukum, maybe tanah mereka betul telah diwakafkan, cukup syarat wakafnya. Tapi kita ada satu lagi step, iaitu prosedur yang perlu dipatuhi untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Ada setengah-setengah pewakaf tidak realize bahawa dia adanya prosedur tersebut. Jadi apa yang mereka gagal buat adalah mereka hanya mewakafkan secara di luar pejabat tanah. Benda tu tak sampai ke pengetahuan MAIK dan MAIK tak dapat nak hantar ke pejabat tanah. Jadi wakaf itu berlaku di luar pengetahuan MAIK dan juga pejabat tanah, dan suddenly dia pula meninggal dunia. Pada ketika kita lihat waris-waris mula mempertikaikan. Sebenarnya dia tak buat wakaf pun. Jadi dekat situ kita lihat sebenarnya kelewatan pendaftaran tanah wakaf itu, kita tidak harus meletakkan solely kepada MAIK saja, tapi kita kena lihat faktor-faktor yang menyebabkan kelewatan tersebut. Jadi kalau kita dapat tangani perkara tersebut, untuk perkara kedua ni kita nampak lebih kepada pemahaman kepada masyarakat awam bahawa kita ingin mewakafkan mesti melalui prosedur-prosedur yang sedia ada. Dalam situasi ketiga, yang mana rakyat hilang kepercayaan kepada MAIK, mereka lebih suka membuat wakaf secara kita panggil private wakaf. Mereka melantik pemegang amanah mereka sendiri. Benda tu mungkin pada peringkat mereka tidak ada masalah. Dia akan jadi masalah apabila berlaku kematian wakaf tersebut. Kerana mereka tidak involve MAIK. Sedangkan undang-undang sedia ada tu cantik dah melantik MAIK sebagai pemegang amanah tunggal untuk menetapkan data wakaf. Dan biasanya MAIK ni dia tidaklah mahu kalau pihak yang pewakaf itu ingin menjaga tanah tersebut, mereka memohon kepada MAIK untuk mentadbir. Mentadbir, tapi nama masih lagi nama MAIK, tapi mereka boleh mentadbir. Tapi mereka tidak meletakkan kepercayaan itu kepada MAIK. Pada peringkat sekarang mungkin tak ada masalah. Tapi later apabila berlaku kematian, benda tu akan menyebabkan pertikaian pada masa depan. Jadi kita perlu memandang jauh. Wakaf jika memandang jauh kena lihat. Jika aku mati, macam mana tanah mereka sambut? So undang-undang sedia ada cantik dah. Sudah melantik trustee untuk menjaga tanah wakaf ni. Dan kalau kita lihat daripada zaman British dulu pun telah ditubuhkan satu board, lembaga yang untuk menguruskan tanah-tanah wakaf dalam sekitar tahun 1906. Jadi kita lihat macam mana kerajaan ingin govern tanah-tanah wakaf ni. Tetapi rakyat yang memang tak nak guna apa yang telah kerajaan sediakan. Jadi itulah kesedaran itu perlu ada, dan pada saya kita perlu berganding bahu untuk sama-sama memajukan tanah wakaf, memberi kerjasama kepada MAIK dari segi dokumentation. Sebab kalau pewakaf tak bagi dokumentation kepada MAIK, macam mana MAIK nak ada dokumentation tersebut? Jadi orang mengeling jari kepada MAIK tidak profesional kerana tidak menyimpan data-data. Sedangkan kalau pewakaf tak berikan, macam mana MAIK nak ada? Jadi di situ kita tengok timbul ni masalah-masalah ni. Okay. Terima kasih kepada Puan Nurliana.
segala persoalan yang kami tak jelas sebelum ni, just dengar kabar-kabar ada pembatalan media massa ataupun pembacaan, semuanya agak setelah sesi ni agak jelas dan segalanya lebih lancar lah untuk pembelajaran kami. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Liana di atas sudi menjadi panel kami untuk berkaitan dengan isu pendaftaran hak milik berkaitan tanah wakaf di negeri Berpelang. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak Puan. Okey, kita Stop record dan save. clear lah, so